gulung dan gantung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada okey ke? Alhamdulillah bertemu lagi kita di channel Malaya Tourer. Yang mana pertama kali singgah, terima kasih. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share kepada rakan-rakan anda. Dalam video yang lepas saya ada cerita sedikit berkenaan dengan tayar. Macam mana kita nak kenal tayar kita dari segi saiz, had maksimum penggunaan, macam mana nak kenal pasti ketebalan tayar, berapa lama boleh guna. Hari ni saya nak sambung cerita berkenaan perkara yang sinonim dengan tayar kereta kita. Dua benda, iaitu balancing dan alignment. Apa-apa pun jom kita singgah pump tayar sekejap. Kalau mana yang tak kenal lah, inilah dia, nama dia pump tayar. Macam mana nak pump, jom saya tunjukkan. Macam ni 220 kPa. Ataupun kalau nak tengok dalam PSI, kita tekan ni unit sukatan. Okay, dia akan tunjuk 32. Jadi untuk kereta saya ni, saya biasanya guna 30 PSI. 20 PSI lebih kurang dalam 205. Kemudian ambil pump ni kan, dia punya hose ni kita cocok saja di nut angin kita. Apa yang bagus berkenaan pump digital ni, bila kita guna pump, kita masukkan angin guna kepala ni, jadi kita cocok saja. Kalau lebih dia akan buang, kalau kurang dia akan pump lah, sehingga cukup ikut sukatan yang kita dah tetapkan tu lah. Okay, macam ni dia tambah angin, angin kurang. Okey, cocok saja sampai dia bunyi. Bila dah guna, jangan lupa gulung balik lah kan. Jadi kita jadi pengguna yang berhemah lah. Gulung dan gantung. Macam mana nak tahu kadar tekanan angin yang sesuai dengan tayar kenderaan kita? Okay, selalunya ada stiker di tepi pintu kereta kita. Kau tengok, okay, kalau dekat sini tengok dia ada. Ini untuk saiz standard kereta ni lah, saiz 14. Tapi sebab saya dah tukar saiz 15, jadi tekanan angin dia lain sikit lah. Selalunya di sidewall lah, kita panggil sidewall, tepi tayar ni dia ada tulis lah berapa tekanan angin maksimum yang kita boleh pump kepada tayar. Okay, ini tayar yang saya gunakan di kereta ni. Yang ini brand Dayton. Dayton ni dia kira macam anak syarikat Bridgestone, made in Thailand. Saya dah guna sekarang ni, odometer kereta saya lebih kurang dalam 71,000. Jadi macam dalam video yang lepas, tayar standard kilang tu saya guna dalam 30 km lebih kurang je. Kemudian saya terus tukar tayar ni. Kalau tengok sini, macam saya cerita itu hari, ada arrow kat sini kan. Ini adalah penanda aras, penanda aras penggunaan tayar kita, ataupun kita panggil tread wear. Okay, jadi di sini tengok, ini dia punya marking dia lah. Jadi macam ni, lebih kurang odometer 80,000 nanti saya dah kena tukar lah tayar ni. Untuk pemandu seperti saya, penjagaan tayar adalah antara aspek utama yang kami titik beratkan. Sebabnya tayar ni kalau kita tak jaga betul-betul, cepat habis, jadi akan menambahkan kos lah. Seboleh-bolehnya tayar ni kita gunakan maksimum. Tapi apa yang paling utama adalah cara kita menjaga tayar. Apa yang saya amalkan untuk kereta ni, saya servis tukar minyak enjin setiap 10,000 km. Jadi setiap kali servis
tukar minyak enjin, saya akan cek semula alignment. Walaupun kereta tak ada orang kata tarik kiri, tarik kanan ataupun steering sengit ke, walaupun tak ada tanda-tanda tu, saya tetap akan buat alignment sebab nak cek semula keadaan alignment kereta kita lah. Kalau tengok video yang lepas tu, semasa saya buat alignment tu, terdapat sedikit bacaan yang lari. Satu, saya buat schedule saya setiap 10,000 km. Kedua, keadaan tayar kereta kita tak selari kanan dan kiri, yang mana dia akan mengakibatkan kereta kita akan cenderung ke satu side. Contoh, ini adalah kereta kita, bila kita lepas steering, dia akan lari ke kanan ataupun dia akan lari ke kiri. Ataupun lebih teruk lagi, apabila waktu kita memandu pun tangan kita terasa lenguh, sebabnya kereta ni dia tarik ke sebelah bahagian. Kemudian apabila kita menukar beberapa barang, contoh absorber, lower arm, steering rack, drive shaft, balancing ataupun pengimbangan tayar untuk mendapatkan berat yang stabil pada tayar dan rim kereta kita. Selalunya setiap kali kita tukar tayar, memang sewaktu tayar tu dipasang pada rim, memang memerlukan untuk buat balancing ataupun kita panggil timbang. Tanda-tanda kita perlu buat balancing apabila steering bergegar pada kelajuan 80 km sejam ke atas lah, dia akan rasa bergegar kan. Jadi macam tangan kita semua akan rasa vibrate lah. Selain daripada itu, tayar juga hendaklah di rotate ataupun dipindahkan dari depan ke belakang dan belakang ke depan. Sebab kalau untuk kereta yang pacuan hadapan, jadi tayar hadapan dia yang memutarkan tayar, yang menggerakkan kereta kita. Tayar belakang hanya mengikut saja. Ataupun pacuan belakang, penggunaan akan lebih pada sebelah belakang. Pacuan 4 roda ataupun 4x4, dia akan menggunakan kesemua lah, 4-4. Sebabnya kita nak dapatkan penggunaan yang sekata. Misal kata kalau kita tak rotate pun tak ada masalah, tayar depan kita biarkan saja depan sampailah habis, kemudian kita tukar. Tapi ada berkemungkinan tayar belakang yang mungkin sudah lama kita beli, merekah, disarankan untuk buat rotation pada setiap 20,000 km. Dan semasa buat rotation ni boleh cek semula balancing. Bila kita dah gunakan tayar dah menipis, dia punya kadar imbangan dah berbeza. Dan yang paling penting, pergilah ke kedai tayar yang anda percayai. Jika kita tahu, kita ada ilmu, pihak kedai pun tak sewenang-wenangnya boleh tipu kita dan boleh menyelamatkan poket kita. Sekian saja video untuk kali ini. Harap dapat memberi manfaat ataupun sedikit ilmu pengetahuan. Jika ada sebarang kesilapan informasi, mohon komen di bawah. Kita sama-sama belajar. InsyaAllah nanti saya akan buat bahagian ketiga apabila saya nak menukar tayar kereta ni. Kita akan tengok macam mana cara untuk memilih tayar yang sesuai dengan kereta kita. Terima kasih menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.